Okay, selamat sejahtera. So, hari ini cikgu akan lakukan perbincangan bagi sains tingkatan 1, praktis formatif 2. Kita berujuk buku teks muka surat 67 hingga 69 dan rakaman dijalankan untuk murid yang tidak dapat hadir ke sekolah ataupun untuk ulang kaji dan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Cina. Okay, jom kita lihat soalan pertama. Soalan pertama, label struktur P, Q dan R pada raja. Okay, ingat balik yang ini adalah sel haiwan. Dan cikgu pernah terangkan dalam video cikgu cara nak ingatnya, kita guna misi M, N, N. So, mi adalah mitokondria. Yes, mitokondria dan raja ini rujuk kepada R. C adalah sitoplasma. Ada iaitu P. P sitoplasma. M membran sel tak ada dalam soalan ni. N nucleus ada iaitu Q. So, Q adalah nucleus. Okay, kita lihat soalan 2. Tandakan yang betul pada petak di bawah ini yang mewakili organ. Okey, yang mana satu ialah organ, ada dua jawapan di sini. Yang pertama adalah ginjal dan yang kedua adalah peparu. Epithelium, sperma dan ovum bukan organ tetapi merupakan sel. Soalan 3. Namakan sel-sel berikut. Ada 3 raja. Yang pertama, yang ini senang. Yang ini adalah ovum. Yang kedua adalah sel darah merah. Dan yang ketiga adalah sel saraf. Okay, kita teruskan soalan 4. Jika sel tumbuhan dan sel haiwan diletakkan di bawah mikroskop, apakah ciri-ciri pada sel tersebut yang membolehkan anda mengenal pasti sel itu ialah sel tumbuhan? Okay, dalam video cikgu yang lepas, untuk sel tumbuhan kita gunakan KDV. Nak bezakan sel tumbuhan dengan sel haiwan. Maka jawapannya, sel tumbuhan mempunyai kloroplas. K untuk kloroplas, D untuk dinding sel, V untuk vakum dan berbentuk tetap. Soalan 5. Terangkan sebab kulit merupakan satu organ dan bukan tisu. Raja ni menunjukkan kulit. Jawapannya, kulit merupakan organ sebab terdiri daripada gabungan tisu epithelium, tisu penyambung, tisu otot, tisu darah dan tisu saraf. So, ada 5 jenis tisu yang membentuk kulit. So, tisu-tisu ini bertindak secara bersepadu untuk menjalankan fungsi tertentu. Soalan 6. Berikan satu contoh organ. Ramalkan keadaan manusia jika kehilangan organ tersebut. Okey, untuk soalan ni pelajar boleh berikan sebarang jenis organ yang sesuai. Okey, contoh jawapan di sini adalah organ ginjal. Kerosakan ginjal akan menyebabkan proses perkumuhan tidak dapat dijalankan. So, tanpa proses perkumuhan, darah akan menjadi beracun dan merosakkan organ-organ lain. So, ini boleh membawa kematian jika racun itu tidak disingkirkan melalui penggunaan mesin dialisis. Ini contoh ramalan jika organ tersebut. Di sini adalah ginjal tersebut mengalami kerosakan. Soalan 7. Raja di bawah menunjukkan organisasi satu sistem dalam manusia. Okay, dan raja kita nampak sel darah putih bergabung sel darah merah membentuk tisu dan akhir membentuk organ jantung dan juga sistem. Soalannya, nyatakan sistem tersebut dan bincangkan fungsinya. Jadi sistem tersebut adalah sistem peredaran darah. So, sistem ini berfungsi mengangkut oksigen ke sel-sel dan karbon dioksida dari sel-sel ke peparu. Sistem ini juga berfungsi mengangkut nutrien, hormon dan melawan jangkitan penyakit. Seterusnya, soalan 8. Haiwan herbivor yang makan tumbuhan saja seperti lembu dalam raja memakan rumput. Tenaga daripada rumput sampai kepada lembu dan dikembalikan kepada rumput. Soalannya, bagaimanakah benda hidup saling memerlukan antara satu sama lain dari segi proses fotosintesis dan respirasi sel dalam hal ini? Bincangkan.
Jadi jawapan kita nanti mesti bincang dua proses, iaitu proses fotosintesis dan juga respirasi sel. Okey, kita lihat contoh jawapannya. Semasa respirasi sel lembu, gas karbon dioksida dihasilkan. Okey, dan semasa fotosintesis, rumput menggunakan gas karbon dioksida ini untuk menghasilkan kanji. Makanan yang terhasil semasa fotosintesis kita sebut sebagai kanji. So, tenaga kimia tersimpan dalam kanji. Apabila lembu memakan rumput, lembu mendapat sumber tenaga daripada tenaga kimia dalam kanji. Selepas tu, najis lembu menjadi baja kepada rumput. So, apabila lembu memakan semula rumput ini, tenaga ini akan balik semula kepada lembu. Daripada jawapan ini dampaklah kaitan antara fotosintesis dan juga respirasi sel. Okey, seterusnya soalan 9. Amira dan Azma mengambil sampel air dari sebuah kolam. Mereka mendapati bahawa terdapat organisma dalam titisan air tersebut apabila dilihat melalui mikroskop. Jadi, Amira berpendapat organisma ini merupakan sejenis haiwan. Tetapi Azma berasakan organisma ini merupakan sejenis tumbuhan. So, pada pendapat anda, apakah pernyataan yang lebih sesuai tentang organisma di atas? Berikan alasan. Okay, soalan ini anda nak menyokong pendapat siapa? Amira atau Azma? Selepas tu perlu berikan alasan. Okay, kita lihat kepada contoh jawapannya. Mikroorganisma yang ditunjukkan di sini adalah Euglena. Okey, namanya Euglena. So, organisma ini mempunyai sifat kedua-dua sel haiwan dan tumbuhan. Seperti sel tumbuhan, organisma ini mengandungi klorofil untuk melakukan proses fotosintesis. Dan seperti sel haiwan, organisma ini mempunyai flagella atau ekor untuk bergerak ke arah cahaya matahari. Okay, contoh jawapan. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang ke-10. Juliha menjalankan penyiasatan untuk mengkaji sel-sel yang membentuk organ jantung. So, pada pendapat anda, sel yang manakah membantu pengecutan dan pengendolan otot pada jantung? Berikan alasan. Okey, di sini diberikan 3 jenis sel iaitu P, Q dan juga R. Jadi, jawapan mana satu yang bantu pengecutan dan pengendolan otot? Okey, jawapannya semestinya adalah Q. Sebab Q ialah sel otot yang boleh mengecut dan mengendor. Dan soalan yang terakhir, soalan 11. 3 orang murid berbincang mengenai sel. Perbualan mereka adalah seperti yang berikut. Okey, Mei Fong. Mei Fong kata, saya berpendapat semua organisma terdiri daripada satu sel sahaja. Okay. Kita pula kata, saya pula berpendapat setengah organisma terdiri daripada satu sel, manakala organisma yang lain terdiri daripada banyak sel untuk menjalankan pelbagai fungsi. Hidayah pula cakap, saya tidak setuju. Semua benda hidup adalah kompleks dan terdiri daripada banyak sel untuk melakukan pelbagai fungsi. Soalannya, pada pendapat anda, pernyataan murid yang manakah betul? Berikan alasan untuk menyokong pilihan anda. Antara Mei Fong, Gita dan Hidayah. Yang mana satu pernyataannya betul? Contoh jawapannya, Gita betul. Sebab apa? Sebab terdapat organisma unisel dan multisel di sekeliling kita. Organisma unisel, contohnya amoeba dan yeast, adalah organisma yang terdiri daripada satu sel, tetapi boleh menjalankan semua proses kehidupan seperti pertumbuhan dan pembiakan. Manakala organisma multisel, sebagai contoh Hydra dan manusia, adalah organisma yang terdiri daripada lebih daripada satu sel. Itu contoh jawapannya. So, sekian saja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekiranya suka, bolehlah tekan like, share dan juga subscribe channel cikgu. So, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.